Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid. Haris TV masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran korang, rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu. Let's go. Come on yo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas seorang buat hal, aduh, sebenarnya dah ada orang suruh aku react video klip yang baru lagu raya Datuk Vida ni, tapi aku malas ambil pot sebab aku sendiri pun tak menyokong beliau lah. Tiba-tiba ada keluar satu artikel, banyak dah page-page yang keluarkan artikel ni, iaitu video klip lagu raya baru Datuk Seri Vida ni didakwa mengetengahkan unsur drag queen. Sebelum aku teruskan dengan ulasan aku, korang kena tekan butang subscribe. InsyaAllah kalau korang support aku akan terus memberikan konten-konten yang insyaAllah boleh mengajak kita semua untuk menuju ke arah kebaikan. Apa yang aku mampu buat lah, okay? Supaya insyaAllah dijadikan asbab kebaikan juga untuk kita semua. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Yeah. Apa itu drag queen ataupun ratu drag? Drag queen ni dia bukan arbok ataupun pondan ataupun bapuk. Walaupun ciri-ciri dia macam sama, tapi dia ada lain sikit. Kalau bapuk, kalau pondan, kalau arbok tu dia seorang lelaki yang ada naluri yang ingin menjadi seperti perempuan untuk seluruh kehidupan dia. Memang dia nak transform lah sampai sanggup bedah, buat tetek, bedah bahagian kemaluan bawah apa sebagainya lah. Itu memang dorang nak jadi perempuan. Tapi berlainan dengan drag queen ni, dorang mostly adalah memang lelaki. Dorang akan berpakaian seperti perempuan untuk tujuan hiburan, untuk tujuan show saja. Luar daripada show, luar daripada kerja dorang ni, dorang akan pakai macam fitrah dorang lah, iaitu sebagai seorang lelaki lah. Walaupun masih lagi golongan drag queen ni kebanyakannya masih lagi macam berperwatakan lembut, ada yang songsang dan sebagainya. Tapi drag queen ni dorang tak ada naluri, tak ada keinginan pun sebenarnya untuk nak jadi macam perempuan sampai nak mengubah rupa bentuk yang Tuhan dah bagilah. Contohnya dekat kemaluan sebagainya lah. Drag queen ni pula, kalau dorang perform dalam satu-satu show, kalau nama-nama dulu dia orang panggil sebagai paper doll. Itu pun sama juga drag queen tu. Bila dorang tengah kerja buat show, dorang punya identiti ni bukan setakat jadi macam perempuan ataupun berpakaian seperti perempuan. Dorang punya jadi perempuan tu macam lebih-lebih. Contohnya make up over, pakai baju yang lilap-lilap, memang over, nampak macam kalau perempuan asli tengok pun diorang ni macam over lah. Tapi itulah identiti drag queen. Ada juga aku pernah tengok dekat TV lah ataupun dekat internet lah. Sekarang ni kita tahulah Netflix apa semua tu bukannya diorang tapis sangat pun. Ada je golongan drag queen ni, bila dia bukan dalam watak drag queen ni, memang nampak macam lelaki betul. Memang dia tak lembut, memang dia ganas apa semua. Tapi bila dia make up, bila dia jadi watak drag queen ni, memang dia nampak macam perempuan habis lah. Aku ada juga sekali imbas lah tengok video klip si Vida ni, okay? Aku pun sendiri mula macam confused tau, macam ni lelaki ke perempuan ni? Tapi bila dah ada orang dakwa yang dia mengetengahkan unsur drag queen ni, so mungkin betul lah kan. Tapi cerita dia dekat sini, arbok ke, bapuk ke, pondan ke, drag queen ke, semua lawan hukum Islam, semua lawan hukum agama kita. Sebab terang-terang dalam hadis sahih Bukhari sendiri, okay, Rasulullah SAW, baginda ada bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi kau pusinglah celah mana pun, apa pun alasan kau. Mungkin ada yang alasan nak kata dia ni masa show dia jadi perempuan, tapi masih lagi salah lah, masih lagi berdosa. Disebabkan dalam artikel tu cakap ini hanyalah satu dakwaan, okey, maknanya benda ni masih lagi tak dipastikan betul ke tak lah. Kita kena tunggu juga jawapan daripada si Vida ni. Kalau bendanya tak betul, Alhamdulillah lah. Tapi kalau benda ni memang betul, si Vida ni mengetengahkan, dia bawa drag queen ni masuk sebagai tema dia punya video muzik raya dia, lagu raya baru dia. Ini aku punya ulasan. Kan baru je isu pasal Alip Syukri punya video bawa arbok pondan mengetengahkan LGBT apa semua ni kan. Agamawan pun dah bersuara, ustaz-ustaz pun dah bersuara, cakap benda ni haram, benda ni tak elok, benda ni adalah kemungkaran. Ingatkan orang bolehlah ambil pelajaran. Tup-tup keluar pula Datuk Vida mengetengahkan konsep yang hampir serupa. Benda ni aku nampak seolah-olah macam nak
mencabar tau agamawan apa semua ni, sebab diorang dah keluarkan dalil apa semua tau, nak bagi tahu benda ni salah di sisi agama. Dan yang lagi sedih tu, kenapa bulan Ramadan? Kenapa bulan Ramadan? Bulan yang suci, bulan yang orang suruh kita lah banyak beribadat, tahan nafsu, tinggalkan segala kemungkaran, larangan Allah, yang kita berlumba-lumba nak jaga kesucian bulan Ramadan ni. Tapi kalau benda ni dorang buat secara tertutup, secara sorok-sorok, antara dorang je tahu, benda ni sebenarnya tak ada masalah lah. Itu barulah boleh cakap tu antara kau dengan Tuhan lah. Tapi dorang ni orang-orang yang famous, orang-orang yang berjuta follower dorang, dan bila benda ni dorang buat secara public, benda ni dah bagi pengaruh yang tak elok dekat rakyat Malaysia. Tambah sekarang ni budak-budak pun dah pakai handphone, budak-budak sekolah apa semua boleh suka-suka hati buka YouTube lah, buka Facebook apa semua. Mungkin akan ada orang cakap lah, mak bapak lah kena pantau diorang punya handphone. Alah, budak-budak sekarang bijak lah, kita pantau lah macam mana pun. Diorang lagi canggih daripada kita lah, mestilah diorang tahu skill-skill nak sorok-sorok benda-benda yang boleh buat mak bapak marah ni. Impact dia bila orang-orang yang hebat macam ni buat benda-benda kemungkaran dekat social media, dekat tempat semua orang boleh tengok, tambah pula diorang ni ramai follower, bila budak-budak yang mungkin tak matang, yang tak pandai berfikir, yang mungkin tak dapat bezakan lagi baik dengan buruk ni, diorang akan anggap benda ni macam normal tau, macam benda-benda ni tak berdosa tau. Dan tak mustahil juga dorang akan terikut-ikut. Lepas tu ada pula puak-puak yang akan cakap, tu tanggungjawab mak dengan bapak lah yang nak larang, yang nak kontrol anak-anak dorang. Betul, boleh je mak dengan bapak kontrol larang anak-anak dorang, tapi dorang lagi bijak. Dorang akan bagi alasan, tu Alif Syukri, tu Datuk Vida tu buat boleh je, trending lagi, view berjuta-juta lagi, apa yang salahnya? Lately ni aku banyak buat ulasan, aku banyak buat reaction berkenaan dengan benda-benda yang pasal judi lah, pasal arbok lah, drag queen lah, dan aku tahu mesti ada segelintir korang yang koyak, sebab biasanya aku cerita pasal askar kan, dia macam ni lah. Okay, Allah bagi platform YouTube ni dengan 300,000 subscriber ni kepada aku, dan salah satu niat aku adalah untuk menggunakan YouTube ni untuk tujuan kebaikan, yang salah satunya adalah untuk mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran ni bukannya tanggungjawab ustaz-ustaz, tanggungjawab PU-PU apa semua, tapi adalah tanggungjawab semua umat Islam, sebab benda ni akan disoal dalam kubur nanti. Kau nampak kemungkaran tapi kau tak buat apa-apa, sedangkan kau ada platform YouTube yang banyak subscriber. Macam aku cakap tadi lah, kalau benda ni diorang buat secara tertutup, antara diorang buat private party ke dekat media, dekat social media diorang tak post apa sebagainya, tu lantak diorang lah. Tapi benda ni dibuat secara public. Pasal vokal, pasal lagu tu baik orang lain yang komen lah, aku tak pekar sangat pun. Tapi kalau bab-bab agama, bab-bab yang mungkin aku ada ilmu sikit, yang aku rasa benda ni budak sekolah pun tahu, benda ni dah memang terang-terang haram, kewajipan aku sebagai Muslim untuk menegur benda ni, dan aku pun ada platform. Dan kepada orang-orang yang tak serik-serik buat benda-benda kemungkaran secara terbuka dekat social media, open macam ni, lepas tu siap mempertahankan lagi, tolong jangan bagi alasan ini untuk hiburan je, atau ini adalah seni, korang yang tak faham seni, ataupun please open minded sikit, ini dah 2022, dah millennium. Orang-orang liberal je yang fikir macam tu, dan dalam agama kita dia tak ada istilah liberal-liberal dan memang clearly tak boleh fikir macam tu dalam Islam, sebab dah ada terang-terang dia punya larangan, dia punya dalil, hadis apa dan sebagainya, dan ada sebab lah agama larang kita untuk buat benda-benda yang macam tu. Banyak benda tau dalam kepala aku ni tau, fikir. Takut pengaruh ni sampai dekat budak-budak, nanti budak-budak terpengaruh. Aku risau maybe ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Kokot tahun depan dah tak jumpa Ramadan. Tanda-tanda akhir zaman dah memang terang-terang banyak lah. Dan tindakan orang-orang ni macam dorang tak takut dengan Allah tau. Okay, ini pandangan aku lah. Macam dorang tak risau, tak takut dengan apa yang dorang akan dapat, dan mungkin kalau bala tu sampai dekat dorang, kita sekali kena tempias dia. Itu je ulasan aku. Aku bukanlah membenci, aku bukan nak kecam, aku bukanlah maki ke benda ke, tak ada. Aku hanya menegur, dan aku cakap lagi sekali, ini tanggungjawab kita semua untuk menegur dan mencegah kemungkaran. Korang boleh share video ni, dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen. InsyaAllah kita sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah kita dah nak habis puasa dah.
berjalan-celik dah nak habis puasa dah. Apa yang kita dapat bulan puasa ni? Kita disajikan dengan video Alif Syukri, kita disajikan dengan YouTuber disponsor oleh syarikat judi, kita disajikan juga dengan muzik video raya yang ada drag queen pula. So kita sama-sama muhasabah diri. InsyaAllah kita doakanlah supaya family kita, diri kita, anak-anak kita dijauhkan daripada pengaruh-pengaruh yang buruk ni. Kita sebagai mak bapak, sebagai abang-abang yang tua-tua ni, kita kena always educate anak-anak kita yang mungkin tak pandai lagi nak judge benda ni baik ke buruk ke, supaya diorang tak terpengaruh lah dengan benda-benda ni. Okey, trending, banyak view, berjuta view, memang tak semestinya benda tu betul, dan benda tu kita wajib untuk ikut. Okey, so kita jumpa lagi dalam next video insyaAllah. Raya pun dah dekat, so hati-hati memandu, balik kampung elok-elok. Apa-apa pun yang kita buat, kita bersederhana saja. Walaupun dah 2 tahun tak beraya dan sebagainya, janganlah nanti makan sampai buncit balik. Okey, tapi kalau buncit, insyaAllah kita ada lemak tulin after raya. Okey, mantapkan ibadah kita, sentiasa dekatkan diri dengan Allah. Aku remind kepada diri aku dan diri korang juga, kiamat dah dekat sangat. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya.